Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Nyambung pada ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki daripadanya, daripada buah-buahan, maka mereka mengatakan, ini pernah diberikan kepada kami sebelum itu. Lalu dia datangkan kepada mereka apa yang serupa dengannya. Dan dalam syurga-syurga itu juga bagi mereka pasangan-pasangan yang sangat suci, dan mereka akan kekal dalamnya. Pada ayat yang lalu kita telah lihat amaran Allah Subhanahu wa taala kepada golongan kafirin, golongan munafikin. Jadi Al-Quranul Karim, pendekatan yang dibawa sentiasa di sebalik tarhib ada targhib. Tarhib ni maknanya amaran, targhib adalah motivasi. Maknanya dalam hidup ni dia melengkapi satu sama lain. Kalau dengan anak-anak sebagai contoh, ketegasan itu penting, kemesraan pun jangan diabaikan juga. Begitu juga dalam hubungan kita dengan orang lain sebagai contoh, ketegasan itu perlu supaya secara prinsipnya hak-hak tak tergadai. Tapi dalam masa yang sama, bila kebaikan berlaku jangan dinafikan. Alangkah malangnya kalau seorang ayah, seorang ibu sebagai contoh, kalau anak itu melakukan kesilapan dibesar-besarkan, tapi bila dia melakukan akhlak yang baik dilupakan. Ini silap. Sebab itu kalau kita perhatikan kata para ulama tafsir dalam Al-Quran, motivasi yang dibawa oleh Quran, psikologi yang dibawakan dalam ayat-ayat Allah SWT ini, pendekatannya sangat mesra. Setiap kali datang amaran, selepasnya ada pujian, galakan, ada motivasi, berita gembira, berita menakutkan, datang berita menggembirakan. Itu juga kita dalam hubungan dengan kemasyarakatan. Ini namanya hikmah. Hikmah adalah kita berhemah, kita menyampaikan satu perkara itu dengan baik. Sebagai contoh, kita nak menegur orang, Fulan, kau buat ni salah tau, jangan buat macam ni, merugikan. Kan baik kalau kita kata, Fulan, saya ada satu cadangan, saya rasa kalau kita laksanakan bersama, maka kerugian dapat dielakkan. Orang putih mengkaji dalam psikologi manusia, ada beberapa ayat yang akan menyebabkan orang kalah. Nombor satu, dikatakan your heart knows better, kamu lebih tahu tentang apa yang kamu kata. Barangkali merupakan kepujian, barangkali merupakan satu ancaman. Kamu bohong pada saya kan, kamu lebih tahu. Pertama. Yang kedua, let's do it together, mari buat sama-sama. Ni pun ayat power juga, jom kita buat sama-sama. Yang ketiga dikatakan I'll be around, saya akan berada bersama-sama, jangan bimbang. Jadi ini antara ayat-ayat yang bagus digunakan. Kita ada pilihan tuan-tuan dalam hidup. Kalaulah kita pulang dari satu perjalanan yang jauh, jumpa dengan isteri, adalah adab-adab yang Nabi SAW ajar. Antara ayat yang bagus digunakan, abang balik jauh, penat, boleh tak buat air? Ayat yang bagus. Tapi ayat yang lebih baik daripada itu, sayang, tolong buatkan air, air kamu buat memang best. Ayat kedua. Ayat ketiga cuba kita gunakan, sayang, abang dah pergi satu dunia, abang tak pernah minum air yang best macam kau buat.
Moga Allah beri engkau minum air daripada sungai-sungai di syurga, umur yang panjang, rezeki yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Gunakan ayat nombor 3, tak rugi pun. Ini psikologi dari sudut bahasa. Jadi Nabi SAW kalau kita kaji, Nabi kerap menggunakan ayat nombor 3. Dan satu penerbitan buku yang baik, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan miliki buku bertajuk Kenali Rasul Kita, satu complete manual kehidupan Rasulullah SAW yang digambarkan macam Rasul tidur, macam Rasul berjalan, macam Rasul bercakap, macam Rasul SAW berdoa, macam mana Rasul pakai surban, macam mana Rasul SAW tidur, macam mana Rasul SAW pakai cincin. Kenali Rasul Kita, KRK. Jadi tuan-tuan, balik kepada ayat ini, Allah memberikan kepada orang beriman satu jaminan. Perkataan Bashir, kata para ulama, contohnya Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, Bashir datang perkataan Bashara ataupun Bishra, yang merujuk kepada kulit. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ini dia mempunyai satu asal usul, dia ada root dia. Jadi kalau kulit, kenapa kulit? Kulit bertukar menjadi perkataan verb yang membawa maksud, noun bertukar menjadi verb yang merujuk kepada gembirakan. Lalu kata mereka ahli lughah, orang mereka yang pakar dalam bahasa, yang dipanggil sebagai psikolinguistik, maknanya perubahan wajah seseorang itu akan ketara dengan sebab satu berita gembira yang diberikan. Tak percaya pergi ke hospital, kat ward orang nak bersalin, tunggu suaminya duduk manggu, pergi sana pergi sini, duduk, semua tak kena, nak menyambut kelahiran anak pertama, betul tak? Sekejap lagi nurse pun keluar memaklumkan isteri tuan selamat melahirkan anak, wajahnya ceria. Sebab kulit pada kita akan menentukan, ditentukan oleh satu berita yang datang. Jadi cantiknya perkataan dalam bahasa Arab ini bila sebut Bashir, maknanya Allah merujuk kepada muka, kulit muka. Gembiranya bukan kepalang mendapat satu nikmat. Contohnya dalam kes tadi kelahiran anak yang pertama, maka ke akhirat macam tu juga. Tadi imam kita baca pagi Jumaat, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita tak pernah lihat apa yang disediakan oleh Allah untuk kita kat syurga. Alangkah kat dunia lagi tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan diberikan kunci rumah untuk masuk Bayu Damansara, harganya 1.3 million. Gembira tuan, ambil percuma. Masya Allah, terbeliak biji mata, kenapa pula saya dapat percuma? Terkejut dengan disertai dengan perasaan gembira, bukan kepalang. Gitulah je yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Kalau kita nak tunjukkan, nak fahamkan dari sudut penggunaannya, indah sekali perkataan yang dipilih oleh Allah SWT. Beri berita gembira kepada siapa? Kebanyakan wabashir ni merujuk kepada orang yang buat amal saleh. Ada juga sekali-sekali Allah gunakan perkataan wabashir ni atas makna sindiran. Gembirakanlah dia, bagi dia besok dia tahulah dia yang ambil harta orang, ke akhirat besok dia kena bakar api neraka. Nak gembira sangat dengan harta yang dia peroleh di dunia, padan muka ke akhirat besok akan dapat seksa. Ada juga Allah gunakan di sudut sindiran seperti itu yang akan kita lihat nanti. Jadi siapakah yang dapat berita gembira ini? Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Jadi kata para ulama ahlu sunnah, iman mesti dilengkapkan dengan amal saleh. Tak boleh iman saja. Saya yakin itu yang berlaku dalam banyak blog dekat YouTube dan juga Facebook dan segala macam dunia network hari ni yang pelik-pelik. Bercerita benda pelik-pelik sepanjang subuh pun tak datang. Tengok, ada orang di keliling kita bercerita benda yang hebat-hebat di luar. Ada seorang terkenal ahli seni lah, kalau bercakap dengan dia, Allah, dia tak nak dengar ustaz-ustaz cakap, dia je cakap betul, tak apa-apa dia cakap benda yang bukan-bukan, tapi kononnya itu hasil pemikirannya. Sombong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu ingat kamu bijak sangat Amal salih ni dia mesti ditunjukkan dengan perlakuan luar. Itu sebab dalam hadis walaupun lemah, man i'tada buyutallah fashhidhu alal iman. Sesiapa yang datang sembahyang berjemaah, itu tandanya dia beriman kepada Allah SWT. Jangan ada yang mengatakan iman ni dalam, saya duduk kat rumah pun orang tak tahu, Allah saja tahu. Tak boleh tuan-tuan. Kalau begitu engkau semua tak payah pergi haji lah. Haji dalam hati sahaja. Tak boleh. Dia mesti synchronization di antara dalaman dengan luaran. Al-Imam Al-Baghawi meriwayatkan pandangan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa
Amal salih ni yang dibangga-banggakan oleh Allah dan disebut oleh Nabi SAW, mati seseorang daripada kita yang tinggal 3 sahaja, sedekah jariah, anak yang saleh, ilmu yang manfaatkan, semua saleh tuan-tuan. Rupanya kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, seperti yang dapat kita nukilkan daripada tafsir Al-Baghawi, sebenarnya amal saleh ni tuan-tuan, dia ada 4 syarat tuan-tuan. Yang pertama, niat yang betul. Nombor 2, mesti ada ilmu. Nombor 3, mesti ada sabar, ya. Dan nombor 4, mesti ada ikhlas. 4 perkara ni kalau ada, maka amalan itu confirm Allah nilai di sisinya sebagai amal saleh. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cuba kita pergi satu niat. Niat nak buat baik. Setiap malam kita niat, ya Allah, aku nak atas yang subuh. Ya Allah, aku nak tahajud pada malam ini. Ya Allah, ini hari Jumaat, aku nak baca surah Al-Kahfi. Ya Allah, hari ini hari Jumaat, aku nak bersedekah. Ya Allah, ini hari Jumaat, aku nak menziarahi ayah ibu aku. Aku nak menziarahi kawan aku yang sakit, aksiden. Contoh tuan-tuan, niat diikuti dengan ilmu, diikuti dengan kesabaran dalam berbuat ketaatan kepada Allah, dan mestilah kita buat tuan-tuan ikhlas kerana Allah. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak pandang tuan-tuan. Dan ikhlas tu bukannya boleh disebut pada orang, tak boleh tuan-tuan. Ia adalah rahsia kita dengan Allah SWT. Kan itu para ulama mengatakan bahawa ikhlas ni merupakan satu perkara yang sangat susah untuk dicapai. Dia ambil perkataan akhlasa yukhlisu, mukhlis. Seumpama kalau sesuatu bahan yang keluar daripada dasar bumi, emas itu, dia masih kotor, padanya ada benda-benda asing, maka dihilangkan segala benda asing tu, yang tinggal satu itu solid, itulah yang Allah SWT nilai tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Itu sebab di hujung surah Al-Kahfi Allah gambarkan, faman kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita nak bertemu dengan Allah ridha pada kita, hendaklah kita memastikan amal yang kita lakukan hanya kerana Dia. Jadi sama-sama kita belajar perkara ini tuan-tuan. Ia senang dituturkan tapi sangat berat untuk diamalkan. Hanya yang mendapat keuntungan mengamalkannya adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi kita mohonlah dalam hidup ini supaya kita ada kekuatan tersebut, ya, lakukanlah perkara ini secara istiqamah. Walaupun manusia tak nilai, tetapi kita tahu ada satu kuasa yang akan menilai, yang tidak akan melupakan perkara-perkara baik yang kita lakukan walau kecil mana sekalipun. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.